Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan subtopik yang terakhir dalam bab 10, perimeter dan luas, iaitu subtopik 10.3, perkaitan antara perimeter dan luas. Perkaitan antara perimeter dan luas bagi segi empat tepat. Okey, yang pertama kita akan tengok perkaitan bagi segi empat tepat dengan perimeter yang sama. Okey, contoh di sini ada 3 gambar raja segi empat tepat yang mempunyai perimeter yang sama, iaitu jumlah perimeternya 24 cm persegi. Okey, jumlah perimeter ini kita perolehi dengan menambahkan panjang sisinya. Contoh, segi 4P ini 6 cm tambah 6 cm tambah 6 cm dan tambah 6 cm. Maka perimeternya 24 cm. Begitu juga dengan segi 4Q dan juga segi 4R. Maka cirinya di sini, semakin besar beza antara panjang dan lebarnya, semakin kecil luas segi empat tepat itu. Okey, kita perhatikan beza antara panjang dan lebar untuk segi empat tersebut. Segi 4P, panjang dan lebarnya adalah sama, iaitu 6 cm. Maka bezanya adalah bersamaan dengan 0 cm. Manakala segi 4Q, panjangnya ialah 8 cm, tolak dengan lebarnya iaitu 4 cm, maka bezanya ialah 4 cm. Manakala segi 4R pula, panjangnya ialah 10 cm, tolak dengan lebarnya 2 cm, maka bezanya ialah 8 cm. Okey, sekarang kita dapat tentukan berdasarkan perbezaan antara panjang dan lebarnya. Segi 4R mempunyai beza antara panjang dan lebar yang paling besar. Maka berdasarkan maklumat di sini, semakin besar beza antara panjang dan lebarnya, semakin kecil luas segi 4 itu. Jadi kita boleh tentukan segi 4R ini mempunyai luas yang lebih kecil berbanding segi 4Q dan juga segi 4P. Jadi kita dapat tentukan pernyataan itu dengan mengira luas segi 4 tersebut. Okey, jadi kalau kita kira segi 4P panjangnya 6 cm darab dengan lebarnya 6 cm sama dengan 36 cm persegi. Segi 4Q pula 8 cm darab dengan 4 cm sama dengan 32 cm persegi. Manakala segi 4R 10 darab 2 sama dengan 20 cm persegi. Selepas kita mengira luas untuk ketiga-tiga segi 4 ini, memang betul luas segi 4R adalah yang paling kecil berdasarkan kalau kita tengok kepada perbezaan antara panjang dan lebarnya. Luasnya adalah yang paling kecil berbanding dengan segi 4Q dan juga segi 4P. Seterusnya, luasnya adalah paling besar apabila segi 4 tepat itu menjadi bentuk segi 4 sama. Segi 4P mempunyai luas yang paling besar kerana segi 4P ialah segi 4 sama. Dan kalau kita lihat, memang betul segi 4P mempunyai luas yang paling besar berbanding dengan segi 4Q dan juga segi 4R. Jadi itulah perkaitan antara segi 4 tepat yang mempunyai perimeter yang sama. Contoh 1, segi 4 PQ, RS dan T yang berikut mempunyai perimeter yang sama. Susun luas segi 4 tepat itu mengikut tertib menaik. Terangkan jawapan anda. Okey, berdasarkan konsep yang cikgu sudah terangkan tadi, maka kita boleh tentukan luas segi 4 tepat ini berdasarkan daripada bentuk beza antara panjang dan lebarnya. Contohnya, berdasarkan raja di sini, kita dapat tentukan T mempunyai perbezaan panjang dan lebar yang paling besar. Seterusnya diikuti oleh S, kemudian diikuti oleh Q, R dan juga P. P merupakan segi 4 sama, maka P mempunyai luas yang paling besar. Okey, tadi cikgu sudah terangkan, segi 4 yang mempunyai beza antara panjang dan lebarnya yang paling besar mempunyai luas yang paling kecil. Bermaksud apabila kita susun mengikut tertib menaik, segi 4T ini mempunyai luas yang paling kecil. Jadi kita boleh susun segi 4T, seterusnya diikuti oleh segi 4S, segi 4Q, segi 4R dan juga segi 4P. Okey, kita dapat tentukan luas segi 4 ini berdasarkan perbezaan antara panjang dan lebarnya. Seterusnya pula, bagi segi 4 tepat dengan luas yang sama, semakin besar beza antara panjang dan lebarnya, semakin besar perimeter segi 4 tepat itu.
Okey, contoh yang sama juga kita gunakan 3 gambar raja iaitu P, Q, R. Untuk P, panjang dan lebarnya adalah sama iaitu 6 cm, maka luasnya adalah 36 cm persegi. Manakala untuk Q juga, panjangnya 9 cm, lebarnya pula 4 cm, maka luasnya juga 36 cm persegi. Dan untuk R, panjangnya 12 cm, darab dengan lebarnya 3 cm, maka luasnya juga 36 cm persegi. Jadi ketiga-tiga segi empat ini mempunyai luas yang sama. Jadi kita lihat perbezaan antara panjang dan lebarnya. Kerana semakin besar beza antara panjang dan lebarnya, semakin besar perimeter segi empat tepat itu. Untuk raja P, bezanya adalah sama dengan kosong, 6 tolak 6. Untuk raja Q, bezanya ialah 5, 9 tolak 4. Dan untuk raja R, bezanya ialah 9 cm, iaitu 12 cm tolak dengan 3 cm. Maka, beza panjang dan lebar yang paling besar adalah untuk segi 4R. Jadi apabila beza panjang dan lebarnya semakin besar, maka perimeternya juga adalah semakin besar. Jadi kita dapat lihat di sini, perimeter yang paling besar adalah untuk raja R, kemudian diikuti oleh raja Q dan juga raja P. Jadi cuba kita kira perimeternya untuk tentukan sama ada hipotesis tersebut betul ataupun tidak. Jadi kalau kita hitung raja P, perimeternya ialah 24 cm, manakala raja Q perimeternya ialah 26 cm dan raja R perimeternya ialah 30 cm. Dan perimeternya adalah paling kecil apabila segi empat tepat itu menjadi bentuk segi empat sama. Jadi memang betul P ialah segi empat sama dan mempunyai perimeter yang paling kecil. Contohnya di sini, segi empat P, Q, R, S dan T yang berikut mempunyai luas yang sama. Susun perimeter segi empat tepat itu mengikut tertib menaik dan terangkan jawapan anda. Kita cari dahulu segi empat sama sisi. Okey, Q merupakan segi empat sama, maka Q mempunyai perimeter yang paling kecil. Seterusnya kita lihat perbezaan antara panjang dan lebarnya. P mempunyai perbezaan antara panjang dan lebar yang paling besar. Maka P mempunyai perimeter yang paling besar. Kita tandakan P 5 di kedudukan yang kelima untuk susunan mengikut tertib menaik. Seterusnya R mempunyai beza antara panjang dan lebarnya yang kedua terbesar. Maka R kita letakkan di kedudukan keempat mengikut susunan tertib menaik. Seterusnya T pula mempunyai ukuran beza antara panjang dan lebar yang ketiga terbesar dan S mempunyai ukuran yang kedua terkecil. Kita dapat susun perimeter segi empat itu mengikut tertib menaik. Bermula dengan perimeter yang paling kecil iaitu segi empat Q, segi empat S, segi empat T, segi empat R dan kemudian segi empat P. Susunan perimeter ini adalah berdasarkan daripada beza antara panjang dan lebarnya. Contoh 3, Ali hendak memasang pagar untuk sebidang tanahnya berbentuk segi empat sama. Diberi luas tanah itu ialah 225 meter persegi. Hitung panjang pagar yang diperlukan untuk memagar kawasan tanah itu. Sebelum kita mengira jumlah pagar yang diperlukan untuk memagar kawasan tanah tersebut, ini bermaksud kita perlu mengira perimeter keseluruhan kawasan tanah tersebut. Maka kita perlu tahu panjang sisi untuk tanah yang berbentuk segi empat sama tersebut. Okay, untuk segi empat sama, panjang sisinya adalah sama. Contoh kita katakan nilai di sini ialah X, maka keseluruhan sisinya ialah bersamaan dengan X. Dan luasnya ialah 225 meter persegi. Yaitu luas bersamaan panjang darab dengan lebar. X darab dengan X. Ataupun kita boleh katakan luas segi empat sama adalah merupakan suatu kuasa dua sempurna. Jadi kita boleh cari panjang sisinya dengan jadikan punca kuasa dua bagi kuasa dua sempurna ini. X darab dengan X, X kuasa dua sama dengan 225 meter persegi. Punca kuasa 2 225, maka panjang sisinya ialah 15 meter.
Jadi nilai X ialah 15 meter, maka semua sisi ini bersamaan dengan 15 meter. Maka kita boleh hitung panjang pagar ataupun perimeter untuk memagar kawasan tanah itu dengan menambahkan semua panjang sisinya, iaitu 15 tambah 15 dan tambah 15. Maka jumlah pagar yang diperlukan adalah 60 meter. Seterusnya, penyelesaian masalah yang melibatkan bentuk gabungan. Contoh 4. Raja di sebelah menunjukkan sebuah trapezium PQRT. RST ialah garis lurus. Diberi luas segi 4 selari PQST ialah 16 cm persegi. Hitung luas segitiga QRS. Maka kalau kita perhatikan segitiga QRS ini, kita perlu cari panjang SR dan juga panjang QR untuk mencari luas segitiga QRS. Sebelum itu, kita boleh tentukan tinggi QR ini dengan menggunakan segi 4 selari ini. Luas segi 4 selari PQST ialah 16 cm persegi. Maka luas untuk segi 4 selari adalah panjang tapaknya darab dengan tinggi. Panjang tapaknya iaitu TS bersamaan dengan panjang PQ iaitu 4 cm darab dengan tingginya akan menghasilkan 16 cm persegi. Maka kita dapat tentukan tingginya 16 bahagi dengan 4, tingginya sama dengan 4 cm. Maka tinggi QR juga 4 cm. Untuk SR pula, panjangnya adalah bersamaan 2 cm, iaitu 6 cm tolakan dengan 4 cm. Maka kita boleh kira luas segitiga QRS iaitu 1/2 darab 4 darab 2. Maka luas segitiga QRS ialah 4 cm persegi. Nice.